Tak kalah berucap di Gombak, Tan Sri Khalid sebut satu contoh kecil, pasir negeri Selangor. Karena pasir ini jadi rebutan, harus diurus secara telus. Karena kalau dulu pendapatan dari pasir 17-20 juta, kerana kelulusan itu ikut kepada kroni-kroni parti masing-masing. Sekarang kita harus lakukan cara tender yang telus. Kalau kita lihat ada kepentingan mempertahankan Bumi Putra, maka di kalangan Bumi Putra pun kita tender dengan telus. Dengan cara sedemikian, anggaran keuntungan dari pasir yang dulunya 20 juta, kita boleh dapat di Selangor sehinggakan 200 juta ringgit setahun. Saudara, saya minta sampaikan salam kepada kawan-kawan kita UMNO, MCA, Gerakan MIC yang ada lagi. Sudah, kita nak guna kesempatan ceritakan kemajuan kita dan minta mereka memberikan sokongan yang padu. Cukup. Dia berjuang untuk apa? Mana yang dia nak bangkitkan kita tidak laksanakan dalam masa 100 tahun. 100 di negeri Selangor. Saya dah pergi Putrajaya, tu yang ke-1 tu. Saudara, saya nak masuk tajuk lain sedikit, iaitu kenaikan harga minyak. Saya bukan buat pengakuan yang tidak bertanggungjawab. Saya pernah urus ekonomi selaku Menteri Keuangan selama 8 tahun. Saya tidak mau janji sesuatu yang kalaupun memberi keselesaan kepada rakyat akan membebankan negara. Kita kena ingat tanggungjawab kita memperbaiki taraf hidup kita, tetapi menjaga kepentingan ekonomi negara. Tapi soalnya, sejak Petronas ditubuhkan, keuntungan bagi negara dan Petronas itu melebihi setengah triliun ringgit, 547 bilion ringgit. Saya nak tanya, sebelum kita bebankan rakyat bayar harga minyak yang lebih tinggi, di mana wang setengah triliun ringgit itu? Untuk apa dibelanjakan? Ini soalan yang pertama. Kalau mereka jawab, saya bukan salahkan Petronas, kerana saya juga tahu pengurusan Petronas. Ada kekuatannya, ada pengurusannya yang baik. Tetapi soalnya itu soal dasar kerajaan Barisan Nasional. Kita cadangkan laporan Petronas dibentang ke Parlimen, biar ahli-ahli Parlimen bedah siasat tentang perjalanan dan siapa yang ambil wang dan belanjakan sesuka hati mereka. Ini yang pertama. Ikut catatan keuntungan tahun lalu. Sudah tahu berapa jumlah keuntungan tahun lalu? Dengan harga minyak sekitar $70 Amerika satu tong. 1 tahun catat keuntungan lebih dari 70 bilion ringgit. Cukai lagi, royalti lagi. Tahun ini bila minyak di pasaran antarabangsa mencecah $135, hampir 2 kali ganda. Apakah tidak mungkin keuntungan negara akan mencatat sekurang-kurangnya 120 bilion ringgit satu tahun? Kita dok kira beban kerana harga pasaran tinggi, harga di London tinggi, harga di Amerika tinggi. Bila banding harga, banding negara yang lebih tinggi. Mengapa tak banding dengan Brunei? Mengapa tak banding dengan Abu Dhabi dan di Arab Saudi dan Qatar? Oh, jawab mereka kerana negara-negara ini keluarkan minyak banyak. Tetapi setakat yang saya tahu, kos pengeluaran minyak di beberapa kawasan di Nigeria itu jauh lebih tinggi
hampir 2 kali ganda kos pengeluaran minyak di Malaysia. Tetapi harga minyak di Nigeria, negeri yang miskin berbanding dengan Malaysia, masih jauh lebih rendah daripada harga minyak di Malaysia. Apa sebabnya? Di mana salahnya? Salahnya ini pengurusan ekonomi. Hari ini politik berkecamuk. Di Malaysia ini politik tak menentu. Bukankan kita kritik, sama-sama UMNO pun banyak mazhab dia. Bukan sekat Syiah dengan Sunni, lebih teruk lagi. Sudah dalam Barisan Nasional sudah pecah. Dalam mesyuarat semalam, satu komponen tidak hadir, satu komponen keluar. Maknanya kita perlukan 30, 2 sudah masuk, tinggal 28. Sudah. Mengapa kita bicara soal perubahan dan pengalihan kuasa? Sebab kita lihat di Selangor, sebelum ini di Kelantan, di Perak, di Kedah dan di Pulau Pinang, kita menjanjikan pengurusan ekonomi yang lebih baik, sistem pemerintahan yang tidak rasuah, kerajaan yang adil dan memikirkan, mempedulikan nasib rakyat. Sebab itu kita mau mengambil alih pemerintahan di Malaysia. Malaysia as a nation, ini untuk media antarabangsa. The UMNO-led government has mismanaged the economy, has caused us to lose our competitiveness. Malaysia telah hilang keyakinan orang asing. Angka pun tak percaya. Dia sebut inflasi naik 3% tahun ini berbanding dengan tahun lalu. Saya nak minta menteri yang bercakap tu turun di pasar dan beli ayam, ikan, sayur, bawang putih, bawang merah, sama dia naik 3%. Saya kalau tak salah, kalau dia minta naik 3%, orang yang beli itu kebaling di muka dia. Sebab kenyataan itu tidak benar sama sekali. Kita tahu harga barang itu meningkat dan melambung besar. Dan sebab itulah beban kenaikan minyak ini tidak boleh dipertahankan. Tidak ada negara yang naik sebegitu tinggi. India import minyak, walaupun ada sedikit pengeluaran minyak. China mengeluarkan minyak, import minyak. Indonesia ada minyak tetapi terpaksa import kerana minyak tak cukup. Sudah tahu harga minyak di Indonesia lebih rendah daripada harga minyak di Malaysia. Sebab pemimpin kita tidak prihatin tentang permasalahan rakyat. Sudah di Selangor, di Shah Alam, gaji 1,500 atau 2,000, malah 2,500 ringgit sebulan. Anak 6, 5 masih belajar, saudara seorang makan gaji. Saudara ingat boleh hidup mudah macam tu? Jadi apa artinya kita menyokong kerajaan persekutuan yang caranya menekan rakyat begitu-begitu? Sebab itu saya nak ambil kesempatan pada malam ini nak mengajak kawan-kawan kita, termasuk ahli-ahli parlimen UMNO. Kerana saya tahu hati dia tu, dia nak, tapi dia takut kerana hilang 1-2 projek. Saudara, ini bukan soal kita cari makan. Ini soal negara nak selamatkan ekonomi negara, nak selamatkan rakyat negara kita. Kalau kita tidak lakukan perubahan, negara ini terumbang ambing. Belum tentu Perdana Menteri pun kesah. Minggu ini ke Sabah, minggu besok ke Sarawak. Sabah, Sarawak, Sabah, Sarawak, terlepas satu lagi Sabah. Kita ucap tahniah kepada saudara Yong Teck Lee dan SAPPP kerana berani mengambil keputusan yang pertama.